menyelamatkan golongan yang tertindas, memberi pengajaran kepada golongan yang mengkhianati perjanjian. Itulah sebagian orang yang kadang-kadang Rasulullah tak maafkan, dibunuh. Itu sebagai satu peringatan kepada mereka yang mengancam terhadap Islam. Jadi dikenakan hukuman dan sebagainya. Kemudian mewajibkan keamanan dalam negara melalui kekerasan. Jadi keamanan ini satu benda kewajipan yang dia merupakan maqasid yang ditambah oleh Syekhul Dr. Al-Quran. Kita selalu bincang maqasid dari 5, misalnya ditambah kepada 2, iaitu hifzul amni mujtama' dan hifzul amni daulah. Di antara maqasid syariah yang 5 ditambah kepada 7, ditambah 2 perkara. Ini penting. Keamanan masyarakat, sosial, dan keamanan pemerintah. Itu penting berdasarkan instruksi yang dibuat oleh Syekh. Sebab Al-Quran menyebutkan wa'adallahu alladhina amanu minkum as-solihat sampai ayat wa yubadilu min ba'dihim khawfihim amna. Allah akan tukar ketakutan rakyat kepada keamanan. Jadi maqasid sebuah syariat di antaranya mewujudkan sistem keamanan sosial dan sistem keamanan pemerintahan. Dan kita mesti semua orang, parti pembangkang, parti kerajaan mesti juga menjaga keamanan. Mereka dah tak dapat nak jaga lah. Tapi kita berusaha statement kita, polisi kita, matlamat kita, pejabat kita ke arah hifzul amni daulah dengan hifzul amni mujtama'. Jadi ada 7 maqasid syariah yang baru. Dapat. Ini penting. Supaya kita pendakwah kita tak cakap ucapan yang memucakacirkan. Jaga Cina. Jatuh. Orang kata bawa pedang di tangan. Peluang dah. Melayu tidak akan hilang di dunia. Betul-betul. Statement-statement begitu dah tak sesuai lah. Walaupun masih ada orang menggunakan. Menakut-nakutkan golongan bukan Islam. Jadi perkataan sedemikian boleh mencemarkan kepada hifz amni mujtama'. Kita tengok masyarakat Ipoh. Masyarakat Ipoh dikira sebagai masyarakat Bali. Balian, makan Bali Cina. Maknanya macam mana hubungan masyarakat Islam Ipoh dengan orang bukan Islam sangat kuat. Dan saya yakin kalau kita kaji semua, tak semua orang bukan Islam memusuhi Islam. Sebab kita tengok kehidupan masyarakat di Kelantan, juga di Kedah, mereka hormat orang Islam. Sampai kalau kita pergi ke depa kita kenduri, mereka buat makanan khas. Sembelihan orang Islam, pada punya catering orang Islam, kenduri kahwin Cina. Maknanya mereka faham Islam itu. Menunjukkan kaedah Al-Quran dalam surah Ali Imran disebut laisu sawa'an min ahli kitab. Tidak sama kedudukan ahli kitab. Ada yang harbi, ada yang dhimmi, ada yang baik, ada yang jahat. Jadi di Malaysia kita tak boleh pukul sama rata. Sebab orang bukan Islam ada yang sangat baik. Baik yang kita yang not Islam. Sebab mereka mengkaji Islam. Ada yang musuh Islam. Jadi tak sama. Itu yang penting kita melihat bahawa keamanan perlu kita terangkan kepada masyarakat kita adalah agama yang aman. Kita tak mau berlaku pada porata dan kita mesti berdialog dengan orang bukan Islam. Kemudian tujuan jihad yang disangka dalam Islam. Ini tumahan-tumahan orang selalu kata kepada kita. Apa tumahan yang kita kena tahu? Tujuan adalah untuk menghapuskan kekufuran di muka bumi. Siapa yang nak hapuskan kekufuran? Allah Ta'ala cipta kita dengan bilangan agama. Ada buku Syekh Qaradawi dan saya dah tulis dalam solusi. Tuan-tuan boleh rujuk nombor 70 atau 80, itulah tajuknya kebebasan beragama. Kita baca sejarah Mesir, bagaimana Amr bin As masuk Mesir dalam jumlah orang Islam 10% dan 90% semua orang Kristian Qibti. Dan kita memerintah golongan minoriti. Maknanya dalam sebuah negara Islam, kita tak menghapuskan apa-apa agama. Kerana itu diizinkan oleh Allah sebagai satu yang dipanggil khitab takdiri. Bukan hukum taklifi, kita kena beza. Hukum taklifi mana Allah haramkan kufur. Allah haramkan kufur. Di sana ada khitab takdiri. Allah telah mentakdirkan ada di sana golongan kufar. Macam kita sekarang ni, kita ada 2 khitab. Allah firman, khitab taklifi kita wajib bekerja. Khitab takdiri kita jadi miskin kaya. Yang itu tak ada apa-apa. Dan kita kena beriman dalam keadaan ada orang sakit cacat. Sakit cacat bukan khitab taklifi. Khitab taklifi kita kena rawat pesakit-pesakit. Siapa sakit kita rawat.
Khitab takdiri kita kena terima di sana, kita kena buat pusat apa nama dia untuk orang cacat, OKU. Bila kita faham dua khitab ini, kita akan rasa tak berlaku perjanggahan di antara keizinan wujudnya agama dengan pengharaman wujudnya kekufuran. Dengan masalah usul fiqh. So usul fiqh membezakan di antara hukum khitab, masuk firman Allah bersifat taklifi, dan di sana ada khitab takdiri. Mana sejak azali dan khitab takdiri kita tak masuk campur. Macam kita berdapat khitab takdiri, mana ada takdiri di situ? Kita mendapat ada dosa pahala, tak ada dosa pahala. Kita mengantuk, ada dosa pahala tak? Kita mengantuk, hukum dia, tapi tidak dalam kelas hukum dia haram jadah. Sebab apa tu? Jadi sebab apa kita dah masuk ni, kira orang panggil apa, dah masuk juga bai'ah, dia main akad dia, Jabatan Mufti bagi free lah, tak boleh. Bagi free semua tu dengan syarat, tapi kalau tertidur tak apa, sebab ada tapi sengaja main tidur tak ada berlaku pun terharap lah. Tapi orang kata tak apa, hukumnya fardu kifayah. Kalau tak tidur nanti tak nampak makna fardu kifayah. So seorang tidur tak apa, lepas tu dia bangun, orang lain tidur pula. Tujuan memaksa seluruh manusia atau sebahagian mereka masuk Islam. Dan kita jumpa dalam nas semua pemimpin Islam tak ada pun yang paksa masuk Islam. Daripada sejak zaman Nabi, daripada Al-Quran sendirilah, sampai sekarang kita tak pernah pun wajibkan orang masuk Islam. Sebab itu penting kita tekankan pembacaan sejarah. Sejarah saya, khususnya sejarah Malaysia, macam mana tok nenek moyang kita tak pernah paksa pun orang masuk Islam. Saya lihat sendiri di kampung saya tu, saya ni di antara pendakwah lah. Orang dulu mengaji kitab ni dia rukunan tu, tapi mereka berdakwah, tapi tak pernah paksa kawan-kawan dari Cina masuk Islam. Jadi mereka terang Islam sebenarnya, tapi mereka tak paksa. Begitu yang tok-tok kita tu, tak pernah ada sejarah tok-tok suruh orang Cina masuk Islam atau orang India masuk Islam. Maka berkawan, yang nak masuk alhamdulillah, tak masuk itu nak buat macam mana? Itu di antara perkara-perkara yang kita telah buktikan secara sejarah. Matlamat ekonomi untuk berjihad. Yang ni Amerika betul lah, maka berperang untuk ekonomi, nak cari tempat-tempat yang kaya. Tapi umat Islam tak macam tu. Kita kalau kita masuk perang, kita tak ambil harta rakyat semuanya, kita rampas bawa balik ke negeri kita. Tidak, itu sejarahnya Umar bin Khattab pernah tidak memberikan harta ghanimah kepada tentera-tentera yang menang, kerana harta di Iraq tersebut disimpan untuk generasi Iraq akan datang. Disimpan. Jadi apa dipanggil harta di berlaku di dalam sejarah Sayyidina Umar. Maknanya tumpahan-tumpahan kufar orientalis, terutama orientalis, tertumpu kepada tiga ini yang kita kena jawab. Ini yang dikatakan slogan-slogan yang tidak betul. Jadi kita mesti, ini sebahagian. Ada lagi tumpahan-tumpahan yang lain. Baru ni saya dapat maklumat daripada seorang tentera, Datuk Pencin. Dia kata kalau di sebelah Taiwan tu, imej Islam sebagai teroris sangat kuat. Sebab mereka TV di sana tayang perang di Iraq. Dia tayang macam tu. Jadi anak dia dah kahwin dengan orang Taiwan, perempuan. Jadi perempuan Taiwan mengaji di Malaysia. Bila pergi minang dekat Taiwan, mak ayah dia tak boleh sebab Islam ni teroris. Sebab dia digemburkan dalam TV itu dengan peperangan. Jadi alhamdulillah, Datuk ni ajak keluarga dia main Malaysia, main pergi kat Tawau, Miri, tengoklah restoran orang Islam penuh. Jadi apa yang digambarkan di sana tu tak betul. Gambaran yang diberikan kepada mereka, sebab mereka menganggap Islam itu mesti berperang. Yang itu kita kena bersihkan. Sebab ada benda-benda yang bila orang bukan Islam, tolak Islam, mesti ada something wrong. Ada orang yang memalsukan maklumat kepada mereka, ataupun kita yang terang tak betul kepada mereka. Kalau kita terang betul kepada mereka, mereka akan masuk Islam. Dan itu yang berlaku di Taiwan. Itu mau di Taiwan, tak tahulah di Myanmar macam mana gambaran Islam.
Sampai orang gambar Islam tu macam mana. Dan itu berhajat kepada tim, berhajat kepada jemaah yang mengkaji. Kenapa orang menolak Islam?